bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaika fa masjidil masyhur شيء لنا والمفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Solat 3 barisan dari yang ketiga daripada bawah ke atas. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan dia dengan tiap sesuatu daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu tiada semata-mata mengetahui dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita bahas berkaitan dengan iman pula. Minggu lepas kita cerita pasal tentang Islam. Itu termasuk kata agama. Agama dia terkandung di dalamnya 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Baik. Jadi Islam kita sudah faham, iaitu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima. Dia tidak menolak sama sekali. Adapun iman, apa takdir dia? Apa pengenalannya? Iman itu iaitu membenarkan oleh hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang dibawa, yang didatangkan oleh Nabi dengan dia, daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah, mana dengan tidak perlu kepada fikir dan perbahasan. Baik, maknanya apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua itu kita kena membenarkan, walaupun benda itu tidak logik pada akal kita sekalipun, walaupun benda itu tidak secocok dengan nafsu kita pun wajib kita kena benarkan. Seperti mana benda-benda yang gaib, benda yang berlaku, perkara yang mukjizat, semua itu adalah berkaitan dengan iman. Kalau kita fikir dengan akal kita memang tak logik. Macam mana pokok boleh bercakap? Macam mana binatang boleh bagi salam kepada Nabi? Batu-batu boleh bercakap dengan Nabi? Dan berlakunya Isra dan Mi'raj, itu semua itu adalah iman. Wajib kena percaya.
Baik, itu di segi ta'rif iman. Mana hati kena terima, kena benarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, semuanya benar belaka. Semuanya benar. Kalau kita tidak membenarkan Nabi, kita tidak percayakan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Nabi adalah utusan Allah. Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak membenarkan Nabi, seolah kita tidak membenarkan, tidak percayakan apa yang Allah beritahu kepada kita. Itu tanda dia. Sebab tu kita kena percaya kepada Nabi. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi. Seperti yang saya sebut tadi, sama ada akal kita terima tak terima, logik tak logik, nafsu cocok dengan nafsu kita ke ataupun tidak, wajib kita kena membenarkan. Ini iman. Kalau sekiranya zahir dia semayang, zahir dia cakap saya tak tolak apa sahaja hukum Allah, tetapi di hatinya dia tidak yakin, tidak beriman, maka tidak dinamakan seorang yang beriman. Hanya zahir saja Islam, tapi dalamnya kufur. Ini yang bahaya. Ini nama dia syak pada hukum Allah. Baik, itu perlu kita kena jaga betul-betul. Itu membenarkan. Apa maksud kata membenar? Kata musannaf, dikehendaki dengan membenarkan itu mengikut hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu. Mana hati kena ikut. Apa sahaja yang Nabi bagi tahu bagi kita, semua kita kena ikut. Tak boleh kita macam mana nak ikut ni, tak cocok dengan akal pun, tak logik pun, tak boleh. Mesti kita kena ikut dan terima. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Iman ini bukan hanya semata-mata tahu bahawa Nabi itu sebenar, tahu bahawa Nabi itu Nabi, tidak. Sedangkan dia tidak ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak dinamakan dia orang yang beriman. Jadi kena ikut. Bukan semata-mata tahu sahaja, tak. Dia kena ikut dan terima benar sungguh-sungguh dalam hati dia, barulah dinamakan seorang itu beriman. Maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar, kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Apa maksud? Demikian itu, demikian Nabi itulah. Maknanya tidak dihukumkan seseorang tu dengan beriman. Kalau dia setakat tahu bahawa Nabi itu Nabi, tahu bahawa Nabi itu Rasul, tetapi di hatinya dia tolak, di hatinya dia tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi, maka tidak dihukumkan seseorang itu beriman kepada Nabi. Seperti mana kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu, kafir Mekah, kafir Madinah, musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan dia tak tahu Nabi itu Nabi, bukan dia tak tahu Nabi itu seorang Rasul. Kenapa dia tak terima? Dengan sebab dia menganggapkan bahawa Nabi itu sebagai pembawa agama baru. Seperti mana Abu Talib, dia tahu bahawa Nabi itu seorang Rasul, Nabi itu benar, tapi dia tak nak terima juga.
enggan. Itu dia kata bahwasanya Nabi itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Kenapa? Kerana ketiadaan mengikut. Sebab apa tak dihukumkan dia beriman? Elat pada situ. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu, segala kafir yang mengetahui mereka itu akan Nabi sebagai Rasul dan Nabi yang sebenar. Maknanya tak dihukumkan dia itu seorang yang beriman disebabkan dia tidak hati, dia tidak ikut apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak dihukumkan dia jadi seorang beriman. Dia tak ikut dan ketiadaan menerimanya akan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian Nabi itu sebagai Rasul dan sebagai Nabi yang sebenar. Tak terima, dia tolak. Betul, dia sanggup bermati-matian berperang dengan Nabi. Inilah namanya. Demikian itu juga kita. Walaupun kita dilahirkan dalam keadaan Islam, nama-nama Islam, tetapi kalau iman hati kita tolak apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, kita tidak percaya. Kita gunakan akal kita, kita guna logikkan akal kita, maka rosak iman. Sebab tu iman ini dia telah guna. Kalau kita semata-mata gunakan akal, tidak berpandukan apa yang dibawa oleh Nabi dan Quran, maka rosaklah iman seseorang. Rosak. Dia boleh kata, saya tak terima kalau ambil dalil bahawa alam ini ada dengan dalil ada Allah, ada alam ini. Akal saya tak terima. Dia cuba bagikan alasan lain, dalil lain. Mana ada dalil lagi? Kenapa? Tak ada bukti lain dah, tak ada hujah lain. Mana dia nak juga. Macam mana Nabi naik langit? Orang naik Apollo, naik jet pun tak sampai-sampai lagi. Ya tak? Dia gunakan logik akal. Orang perjalanan naik unta semalam sebulan pergi sebulan balik, ini sekejap saja, separuh malam saja berjalan. Ini gunakan logik akal. Itu semua itu dia tak percaya, maka jadi kufur. Itu kena jaga. Habis. Baiklah, itu dari segi ta'rif. Ada pengenalan iman situ sini. Jadi iman adalah tasdik, adalah membenar. Itu dia kata al-iman tasdikul qalbi. Iman itu adalah membenarkan oleh hati apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iman. Sekiranya kalau dia tidak iman ini tak diiktirafkan oleh tak diiktirafkan iman itu, melainkan dia kena berlafaz dua kalimah syahadah baru dinamakan seorang itu Islam dan beriman. Macam tadi ya. Seperti mana Abu Talib, walaupun dia percaya bahawa Nabi itu sebagai Rasul, sebagai Nabi yang sebenar, tetapi bila dia tidak melafazkan dua kalimah syahadat, maka tidak dinamakan seseorang Islam. Baik. Jadi iman dia ada rukun seperti mana Islam juga. Dan segala rukun iman itu ada 6 perkara. Kita mungkin kita dah tahu dah rukun-rukunnya, kita dah hafal dah semasa kita dengan sekolah tadika dulu. Saya dengan hafal lagi. Saya dengan lagu lagi. Tetapi bukan iman dan Islam itu bukan hanya hafal di mulut. Dia naknya adalah apa dia? Amalan. Kepercayaan sebenar-benar apa hakikat beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan seterusnya. Kalau setakat hafal saja, burung pun boleh hafal. Burung gagak pun boleh hafal lagi. Tapi adakah dia seorang yang beriman? Tak. Kakak tu, Assalamualaikum, gimana you? Tanya kan. Adapun dia hafal rukun iman. Adakah kata dia burung kakak tu beriman kepada Allah? Tak. Iman di hati bukan di mulut. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama beriman
percaya dengan Allah. Rukun yang pertama, percaya kepada Allah. Seperti mana malaikat menanya kepada Nabi, mal iman ya Rasulullah? Al iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Apa maksud kata beriman kepada Allah? Aku percaya pada Allah. Maksud beriman kepada Allah, mana beriman, mengiktikadkan di dalam hatinya bahawa Allah itu esa. Allah itu esa, tidak ada bandingan baginya pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yakni iktikad di dalam hatinya bahawa Allah itu esa, tidak ada bandingan baginya pada zatnya, pada sifatnya, dan tidak sekutu baginya pada ketuhanannya. Tidak ada sekutu baginya pada pihak ketuhanannya. Maknanya tak boleh kata-katalah Tuhan, seperti mana orang kata, semua kita pakat berdoa kepada Tuhan masing-masing lah. Adakah Tuhan kita sama dengan Tuhan lain? Adakah Tuhan lain pun sama dengan Tuhan kita? Itu ya ikut juga tu, Tuhan masing-masing tu. Sedangkan kita anggapan Tuhan Allah lah Tuhan yang sebenar-benar yang disembah, yang lain tidak Tuhan. Jadi kalau kita anggap mereka anggap Tuhan juga, maka kufurlah seseorang itu, sebab dia menyamakan Allah tu ada sekutu baginya, ada Tuhan lain juga. Itu kena jaga baik, tak boleh sama sekali. Itu yang kedua. Dia sambung lagi, dan i'tiqad juga bahawa Allah sedia kala. Tadi kita i'tiqad dalam hati kita percaya kepada Allah, yakni i'tiqad bahawa Allah tu ada, Allah tu sedia kala. Sedia kala tidak ada permulaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sedia, mana bila adanya? Bila ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tarikh. Tidak ada tarikh. Macam kita ada tarikh. Bila kita lahir, bila kita ada datang ke bumi ni, ada bulan sekian, tahun sekian, hari sekian. Adapun Allah tidak. Dan Allah kekal abadi, selama-lamanya, tidak ada kesudahan. Itu namanya percaya kepada Allah. Itu kena faham. Habis. Jadi kalau sebenar-benar yang kita percaya kepada Allah ni, kalau sebenar-benar beriman kepada rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, pasti seseorang itu akan jadi seorang yang baik, yang soleh. Tidak berani. Suatulah kalau orang yang mencuri, kalau dia sedangkan semasa dia mencuri itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berlaku curi. Tak akan berlaku. Rasa nak ambil pelam orang, sodak tu terliur air meliur belah sini turun. Sodak semua masak tu. Nak ambil Allah ada, Allah melihat, Allah nampak. Tak berani nak curi. Duit banyak ni. Tolong simpan duit ya. Adapun kirim duit ni kepada orang lain. 10,000 ni. Surat tak ada kan. Ni kalau tak ada iman, kalau separuh jadi juga 5,000 masalah poket. Inilah disebabkan kata orang yang tidak beramanah disebabkan apa? Tidak iman. Bila ada iman, walaupun katalah 10 sen dia tak ambil, orang hantar RM10 dah, RM10 bagi kawan, RM10 sampai. Tapi kalau RM10,000 tak sampai. Sebab apa? Banyak, gelap mati. Maka bila ada iman, walaupun ni 1 sen pun tak hilang. 1 sen pun tak hilang. Sebab apa? Sebab dia takut beriman kepada Allah. Walaupun manusia tidak tahu, walaupun manusia tak nampak, tetapi dia yakin bahawa Allah
sentiasa melihat apa yang dia buat. Inilah iman. Tapi kalau nak dapatkan, serapkan dalam hati kita ni, Masya Allah, kan? Akal masuk tu, nafsu pula bagi tolong, macam mana kan? Sebab itulah berlakunya, kan? Pecah amanah, seleweng dalam urusan apa ni, duit dan sebagainya. Sebab kan imannya tak sempurna. Tak berlaku berzina, nak melakukan perkara maksiat, nak berzina, nak apa saja, tak akan jadi. Nak minum arak tak jadi. Sebab ke tengah-tengah nak minum ingat Allah, percaya kepada Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, maka tak akan jadi buat. Itulah punca. Tapi disebabkan berlakunya maksiat, jenayah dan sebagainya, bunuh, merogok, merompak, menyamun, itu punca dia apa? Punca tak beriman dah tu. Sebab itulah kita nak selesaikan masalah tu mesti kena biar tanamkan iman dalam hati masing-masing. Nak tanam iman macam mana? Ilmulah dapat menyelesaikan masalah. Disebabkan masyarakat banyak melakukan benda-benda tak kemungkaran ni disebabkan tidak ada ilmu. Kalau ada ilmu, insya-Allah aman rumah kita, aman kampung kita, aman negeri kita. Sekarang ni tak selamat. Kita dah kunci rumah, tak masih lagi, bimbang dalam hati. Betul tak? Lebih-lebih kalau kawasan taman walaupun pakai guard tak guard pun sama je, kan? Semakin satu sekolah tu pakai pengawas tu jaga, guard jaga, masih lagi boleh curi. Dia masuk ke lori-lori, enggak tu ingat orang tukang baiki aircon ke, baiki api ke, kan? Benar lah masuk. Rupa-rupa dia angkat sekali dengan aircon, sekali satu lori balik. Ini masalah. Sebab apa? Maknanya tak selamat juga. Sebab apa? Sebab dia tidak ada iman. Habis itu. Jadi kena jagalah. Dan demikian itu juga anak-anak kita, supaya selamat daripada terjerumus dalam maksiat, dalam jenayah. Perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita iman kepada Allah. Barulah walaupun kita tidak 24 jam bersama dengan mereka, tak, kan? Kita mana ada bersama. Kita walaupun dalam rumah pun kita tak bersama juga. Tak betul. Kita tak tahu, kita tahukah anak kita buat apa dalam bilik, kan? Kita tengah ngaji Quran ni, anak perempuan kita duk sembang dengan pak tua dia. Kan zaman sekarang ni dalam rumah je boleh sembang. Tengok gambar sekali, mujur dia tak siung kat laptop tu. Tu bahaya. Lebih teruk lagi, dakyah Kristian dia tarik pemuda-pemudi ni melalui Facebook. Ini bahaya. Kalau ada iman, insya-Allah terselamat. Kalau tak ada iman, macam-macam dia boleh buka. Dalam bilik, makan tak nak, semayang tak semayang, syok seorang-seorang tengok dalam tu. Apa dia yang tengok? Masya-Allah. Kan? Terpengsan ayahnya. Lepas pengsan, duduk sekali dengan anak. Rupa-rupanya kamu tengok benda ni, aku pun nak jugalah. Sebab apa? Sama-sama dulu. Mak dengan ayah pun sama. Anak dengan bapa. Macam tu juga. Macam kita lah, anak yang isap rokok tahu tak baik, tapi ayahnya 2 bungkus sehari. Macam mana anaknya nak hilang, kan? Nak pergi semayang nak, tapi ayahnya dah depan TV, tak gerak-gerak. Siap-siap semayang ayahnya belum bergerak lagi. Sama dah tu. Berarti perlukan iman, kena bahu, kan? Kalau dapat tanamkan anak kita sendiri, isteri kita, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Takut-takut kita datang semayang, kita datang ngaji, anak kita tinggal kat rumah, bini kita tinggal kat rumah, apa yang dibuat Allahu a'lam. Tapi kalau iman ada, insya-Allah dia akan
jaga diri dia sendiri. Ini yang kita takut. Tapi sedaya upaya kita ke mana pun kita akan sampai kepada anak-anak kita, bini-bini kita. Biar kita benar-benar beriman kepada Allah. Bila dia dapat tanam, insya-Allah dia tak akan terdedah dengan maksiat, tidak akan terdedah kepada orang lain. Kita sanggup ke bini kita supaya orang duk perhati rupa paras tubuh badan isteri kita kan ada seorang suami-suami yang tidak hairankan aurat isteri dia terdedah supaya orang lain tengok. Inilah bahaya kan. Anak-anak kita terdedah pakai seksi supaya orang tengok aurat kita. Itu sama juga. Itu kena jagalah. Kalau tidak kita terheret sekali. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau sebenar-benar beriman kepada Allah, insya-Allah maka dia akan selamat daripada terjerumus dalam maksiat dan jenayah. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan para malaikat. Beriman kepada malaikat. Apa maksud beriman kepada malaikat? Maksud dia, maknanya kena i'tiqad di dalam hati bahawa malaikat ni adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah derhaka kepada Allah apa sahaja yang Tuhan suruh. Dan dia sentiasa melakukan apa sahaja yang Tuhan suruhkan dia. Tak pernah derhaka, tak pernah melawan, tak pernah kata penatnya aku, tak ada. Walaupun Tuhan suruhkan dia nak urusan, katalah bahagian nabi malaikat Mikail bahagian menurunkan hujan, menurunkan rezeki, tugas dia tu ya sampai kiamat. Dia tak rasa puas. Lamanya aku tugas ni tak ada pencet-pencet rupanya lah. Kalau kita kan ada juga rasa puas, tak rasa bosan kan. Ada juga mujur ada pencet. Kalau tak ada pencet, umur 90, umur 100 dah tak larat naik pejabat pun pergi kerja lagi kan. Jadi malaikat dia tak pernah derhaka kepada Allah. Dan dia buat apa sahaja yang Tuhan suruh, dia buat selama-lama. Kalau kata seorang kata berdiri, berdiri. Kalau dia rokok, tidak. Sujud, tak apa. Kalau dia tasbih sampai kiamat, dia tak ada ubah. Kalau macam kita lain, kalau ada zikir, kalau ada tasbih, kalau ada baca Quran, kalau ada kita semayang, dia ada perubahan. Sebab tu malaikat kata inna lahu maqamun ma'lum. Bagi kami ini adalah maqam yang tertentu. Sebab tu kalau orang yang beriman kepada Allah, dia maqam malaikat ni dia tidak naik. Walaupun dia ibadat sampai kiamat ni tidak akan. Tapi ada pun maqam orang yang beriman, dia akan naik lebih daripada para malaikat. Dia akan naik, boleh naik. Tetapi kalau dia tidak beriman, tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maqam dia ataupun martabat dia lebih hina daripada binatang lagi. Ini bahaya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Walaupun sebaik-baik seelok-elok kejadian yang Tuhan jadikan manusia, tapi Tuhan turunkan sebawah-bawahnya, kembali balik. Sebab lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Sebab dia tidak gunakan segala nikmat yang Tuhan bagikan kepadanya, pendengaran, penglihatan, akal, fikiran, tetapi dia gunakan untuk melakukan maksiat terhadap Allah. Inilah Tuhan akan turunkan balik martabat dia. Lebih teruk daripada binatang-binatang yang melantai di atas muka bumi. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi beriman kepada malaikat, kena percaya bahawa malaikat ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tak pernah derhaka kepada Allah dan dia melakukan apa sahaja yang Tuhan suruh. Dan membenarkan juga bahawa pada berkhabaran yang mereka sampaikan.
Seperti mana Jibril tugas dia menyampaikan wahyu kepada para rasul. Maka kita kena benarkan semua apa yang diutuskan oleh Allah melalui malaikat, semuanya benar berlaku. Seperti mana faham Syiah, setengah sepuaknya dia kata malaikat Jibril ini silap turun kepada Nabi, sedangkan Tuhan suruh turun kepada Sayyidina Ali. Malaikat boleh silap. Astaghfirullahalazim. Pak, kalau malaikat mau silap ambil orang macam mana? Hari ini malaikat mau ambil A contohnya, silap pergi ambil B. Umur B nya umur 90, baru umur 50 dah mati awal-awal hari. Nak sabar ke? Tak. Apa sahaja yang malaikat buat tu semuanya benar lagi. Muta'in thumma amin. Malaikat ni adalah malaikat yang taat kepada Allah dan amin, percaya, yang beramanah. Mana ada malaikat Jibril tersilap? Mudah sabar kalau fikir dan akal pun tak logik, betul tak? Ini namanya sesat bagat tu. Berarti bila dia tidak percaya kepada Nabi, maka hukumnya kufur. Na'udzubillah min dzalik. Setengah kumpulan, bukan semua Syiah itu sesat. Ada Syiah Zaidiyah, itu lain, dia ada bersamaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma beza di segi mazhab, seperti mana mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu saja. Adapun di segi akidah dia sama, tidak ada imam 12, tak ada bagi dia. Dia cuma ada kitab dalam bab fiqh tu ada perbezaan di segi amalan sahaja. Ada berakidah sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun Syiah Rafidiyah itu memang jelas-jelas. Itu memang tak termasuk. Itu kena faham. Jangan anggap bahawa dia tu kita saudara kita, saudara Islam, kita pun tak apalah berbeza mazhab, kita pun berkawan dengan dia, masuk sekali dengan kumpulan dia. Lama-lama tengkak kita pun terputus. Anak-anak kita terburai perutnya, kena jaga baik. Sebab apa? Dia menghalalkan darah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dapat bunuh seorang, kena satu jihad lagi, satu pahala, dapat pahala. Masjid-masjid kita ni najis semua, kecuali masjid dia yang bersih. Sebab apa? Dia ada tanah, bila sujud dia ada lapik. Sesat bagai. Dia ada Quran. Quran sekarang ni dia tak keluarkan lagi Quran baru. Quran ni lah Quran yang sebenar. Kemungkinan bila dia dah dapat menguasai, boleh majoritinya Syiah ni meluas dunia ni, kalau na'udzubillah kalau minta jauhan dia kalau gini, dia akan keluarkan Quran sekarang disimpan, dia tak keluar lagi. Zahir dia nampak Quran, tapi sebenarnya dia ada Quran khusus. Itu kena jaga. Betul lah. Kalau kita katalah agama dia sebenar, apa sahaja tak keluar awal-awal lagi? Simpan buat apa? Kan? Tunjukkan je lah. Tapi tak buat. Tapi ke mana pun Tuhan dah kata dah, wa inna lahu lahafizun, wa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan akan Quran dan kami akan menjaganya. Tidak boleh siapa-siapa yang mengilurukan akan Al-Quran itu. Baik. Itu percaya kepada malaikat. Jadi secara keseluruhannya malaikat ini tak terhingga banyak. Dan secara satu persatu yang wajib di atas kita percaya adalah hanya 10 malaikat serta dengan tugasnya. Itu kena faham. Serta dengan tugasnya. Dan malaikat itu juga tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak pondan. Kena ingat tu. Dia kata, tak laki-laki, tak perempuan, pondan kot? Tak. Dan malaikat tu juga tak makan, tak minum, tak tidur, tak ada nafsu. Malaikat ada akal semata-mata. Itu kena tanda. Nanti kita tahu malaikat tu apa je. Malaikat tu malaikat lah tahu. Tanya aku pasal aku tak tahu malaikat macam mana. Ni kena tahu sifat dia ni. Biar kita boleh cari, boleh bahas balik. Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tak ada nafsu dan tak berkahwin. Bila tak ada nafsu, tak kahwin apa lagi? Kan?
Yang kita nak kahwin ni adalah nafsu kita. Kalau malaikat tak ada nafsu. Sebab tu dia sentiasa beribadat kepada tak cara langsung. Habis. Demikian tu juga kalau kita percaya, sebenar-benar percaya kepada malaikat, maka orang itu juga akan terselamat daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat. Nak pergi buat kerja, nanti tengah buat kerja kan, mereka mau datang kan, mati kita. Tengah buat benda buat tak baik, ingat mereka rakib atid menulis kan. Kita tengah bersembang benda yang maksiat, ataupun kita telah mengumpat orang untuk sedap petang-petang kan, bersantai depan muka pintu kat rumah tangga kan. Kalau zaman-zaman dulu lagi sambil bersikat rambut tepi kan, sembang tanya soalan, tanya pasal orang ni pasal orang tu, lama-lama duk mengumpat. Jadi kalau kita ingat tu, malaikat rakib atid yang mencatatkan amalan kita, pasti kita akan terhenti. Kita akan tak akan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu kalau sebenar-benar beriman, yakin kepada malaikat. Ini yang berat. Cakap boleh, tapi bila sembang habis 2-3 jam tak habis lagi cerita kan. Dan yang ketiga, beriman dengan segala kitabnya. Beriman dengan segala kitab. Apa maksud beriman? Yani i'tiqad bahawa kitab itu semua itu adalah kalamullah, kalam Allah, cakapan Allah yang azali lagi, yang azali, bukan baru, yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan kena percaya juga, kena i'tiqad juga bahawa kitab-kitab itu adalah terkandung di dalamnya, di dalam Quran kita itu semua itu benar belaka. Semua itu benar. Kalau Quran daripada bismillah sampai an-nas, minal jinnati wan nas, sin, hujung di sin. Semua itu adalah benar belaka. Tak boleh kita buat ragu-ragu. Zalikal kitabu la raiba fi. Demikian itulah kitab, tidak syak padanya. Jadi kalau kita ragu-ragu tentang satu huruf dalam Quran, maka na'udzubillahi min dzalik. Apa dia? Ka'alif fa. Kita tidak percaya apa yang ada terkandung dalam Quran tu, hukum-hukum yang ada di dalamnya pun sama juga. Ini iman. Faham? Percaya beramal tak, itu masalah lain. Itu masalah lain. Masalah yang penting pokok utama, percayakan dulu. Kan semua orang percaya zina tu haram, masuk neraka. Kalau kalau mati dalam keadaan dosa, bahkan Tuhan tak ampun, masuk neraka, percaya juga. Tapi kenapa buat juga? Itu masalah lain. Masalah dia iman dulu. Tapi kalau iman awal-awal dia tolak, tu kena out tu. Nauzubillah. Baik. Dan percayakan juga bahawa kitab yang diturunkan itu adalah di atas para rasul melalui lidah para malaikat. Itulah Quran diturunkan melalui Jibril, menyampaikan kepada Nabi. Wajib kita percaya. Tak boleh kita menganggap bahawa Quran itu ciptaan Nabi, bukan. Kalau katalah Quran itu dicipta oleh Nabi, pasti puak-puak musyrikin, puak-puak syuara ataupun penyair-penyair Arab, pasti dia akan boleh menyamai, boleh setiru Quran. Tapi Quran dia walaupun dia hujungnya sama, tapi dia di segi makna, di segi mubalaghahnya tidak sama dengan Al-Quran. Waktu dia tak boleh tiru. Quran tak boleh dibuat bandingan.
Siapa sekalipun tak boleh. Tak sama, sebab Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keempat, beriman dengan segala rasulnya. Beriman dengan segala rasulnya maknanya apa maksud kata beriman dengan rasul? Mengiktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul itu kepada makhluk, dan percayakan juga bahawa Allah Subhanahu wa taala membersihkan para rasul ini daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak ada sifat kecelaan. Sifat mazmumah tidak ada pada rasul. Dan rasul adalah dia maksum daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Itu para rasul. Sama ada sebelum jadi nabi ataupun selepas jadi nabi. Ini iman, kena percaya. Nabi ini adalah utusan Allah yang Tuhan jagakan dia, Tuhan bersihkan dia daripada sifat-sifat kecelaan, sifat yang dicela oleh Rasulullah, dan Rasul juga yang Tuhan peliharakan dia daripada melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum jadi nabi ataupun selepas jadi nabi. Ini nabi, ini rasul, kena percaya. Jangan kita menganggap bahawa rasul ini, nabi kita ini berkaitan rapat dengan kita sejak dia umur 40 tahun ni. Ini akidah kena jaga. Berarti nabi sebelum dibangkitkan jadi rasul, adakah dia jadi tak jadi dia sama dengan manusia yang lain? Sembah berhala ke? Cakap benda yang tidak baik ke? Akhlak tidak baik ke? Tak. Tuhan jaga. Daripada sebelumnya Nabi bangkitkan pun dah Tuhan jaga juga. Lahir dalam keadaan bersih, dah disukhatankan, mengucap Alhamdulillah. Bukannya sama dengan Nabi lahir tu adalah berhala yang 300 dikeliling Kaabah dah terpadam habis. Ya, nampak? Buat ni nak ceritanya, jangan kita menganggap bahawa Nabi itu adalah sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak boleh sama. Nabi memang manusia, tapi basyar la kal basyar, tidak sama dengan manusia di segi akhlak dan sifat-sifatnya. Betul ni jagalah. Nabi maksum. Kalau kita kata sama Nabi kita ni sama dengan Muhammad lain, berarti sama dari segi melakukan perkara dosa. Sama. Sama tu dari segi apa tu? Di segi sifat, kata makan, minum tu lain. Tapi kalau sama dari segi murtabat, salah. Itu kena ingat. Ini berakidah. Baik. Dan percaya bahawa semua rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah benar berlaku. Bila kita beriman kepada Nabi, semua Nabi-Nabi yang sebelumnya wajib kita kena percaya juga. Tidak seperti mana Kristian, tidak seperti mana Yahudi, dia beriman kepada Nabi dia, tapi bila datangnya Nabi dia tidak percaya. Tidak. Adapun kita berislam, Ahlussunnah wal Jamaah, bila beriman kepada Nabi, maka kita beriman semua Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab itu adalah utusan Allah. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi yang dahulu pun wajib kita percaya juga. Bukan hanya Quran saja kita percaya, semua kitab-kitab pun wajib kita percaya. Itu dimaksudkan beriman kepada Rasul. Dan beriman juga bahawa para Rasul ni ada sifat yang wajib bagi dia, dan sifat yang mustahil, dan sifat yang harus. Sifat yang wajib ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatwana. Lawan dia 4: dusta, khianat, tidak sampaikan, dan tidak syidik. Dan sifat yang harus baginya 1:
Harus mana Nabi harus bersifat dengan sifat manusia, tetapi tidak membawa kepada jatuhnya murtabat pangkat seorang Nabi dan seorang Rasul. Itu kena ingat. Itu iman tu bukan main-main. Ini orang tanya sifat Nabi ada berapa ya? Entah, tak ingat lah. Tak ingat. Tapi kalau ingat sifat isteri kita, seorang sekor-sekor ingat. Rambut macam ni. Paling mudah, paling kita ingat anak kita sendiri. Agak-agak ingat tak anak kita? Ingat tak? Orang kata ini bukan anak awak ni. Agak-agak kita kata apa? Kan? Contohnya anak kita lahir, ada seorang anak, nama band kita dah hafal semua. Saya dengar ada IC, pergi immigration ataupun pergi immigration ataupun bahagian pendaftaran, jawatan pendaftaran ni lah. Pergi, dia kata ini bukan anak awak ni. Awak apa kita kata? Apa kita kata kalau dia kata ni dia bukan anak awak? Pasti kita akan dakwa dia. Betul tak? Tiba-tiba panggil menafikan ini bukan anak aku. Tengok band aku, tengok apa kelarian fokuskan ni, apa mak dia, pasti kita akan dakwa dia. Macam tu. Dengan anak kita boleh ingat, tetapi dengan sifat Nabi tak ingat, tak tahu. Inilah bala yang amat besar turun di atas umat Nabi, tapi tak kenal sifat-sifat Nabi. Kena faham. Kalau kita tidak mengenalkan tentang tak beriman ataupun tidak mengenali tentang sifat Nabi, macam mana kita Nabi nak kenal kita di akhirat? Macam mana Nabi nak kenal? Kita tak kenal Nabi. Itulah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, beriman kepada hari yang kesudahan. Baiklah. Jadi rukun iman yang kelima adalah beriman dengan hari yang kesudahan. Dia panjang sikit bahasa. Wallahu a'lam.
tentang rahsia-rahsia penghulu dan Al-Quran. Itu banyak. Itu yang antara kelebihannya. Sebab itulah kata semua ulama adalah punca disebabkan kita di doa tak mustajab. Doa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Punca yang pertama, yang salah satu daripadanya, kita baca Quran tapi tak beramal dengannya. Itu punca yang pertama. Betul lah, kalau boleh banyakkanlah. Dengan kita hari-hari kita baca sahabat, hari-hari kita tengok benda-benda yang tak baik, sedangkan Al-Quran kita tak pernah tengok, kan? Nanti mata kita ni dia akan menjadi saksi di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita buat itu. Jadi jangan suka tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi surah khabar ni. Malah kalau yang buat minat sangat, ada faedah dia, tetapi banyaknya benda tak faedah. Kalau orang yang minat bola, dia tak tahu ke depan, dia tengok belakang dulu. Betul tak? Orang minat bola kan duduk belakang, dia tengok belakang dulu, buka belakang daripada belakang, baru dia ke depan. Kalau yang minat rancangan program tu dalam TV, dia tengok tengah-tengah dulu. Hari ni sekian, pukul sekian. Hari ni Hindustan pukul 3.30. Hari Jumaat lambat sikit. Kita dah balik semua Jumaat. Tengok-tengok tak sembahyang lagi. Rupa-rupa syok tengok Hindustan. Kita jaga tu. Hindustan, cerita Hindustan ni, mesej dia, cuba kita perhatikan. Adakah dia pernah tinggal di kuil dia? Tak pernah kan? Apa sahaja pun mesti dia akan kembali kepada kuil dia. Kalau kita orang putih pula tentang apa dia? Akhlak pula, perangai dia, suka untuk merosakkan akhlak orang Islam. Kalau cerita Melayu apa lagi pula? Cinta tak habis-habis. Tu cerita dia. Apa tu pula? Cerita apa lagi? Khurafat. Banyak cerita orang Melayu. Cerita khurafat, cinta buang anak. Cara macam mana nak buang anak, dia ajar dalam TV je. Tu yang berlaku banyak tu, tak habis-habis. Baik, betul kena jaga. Wahai pokok bulu, aku datang ni ada hajat ni. Bagilah aku satu hajat. Keluarkan. Oh anak, kamu nak apa ya? Bagi. Ni ada cerita Melayu. Ada zombie lah apa dah. Mana ada? Jangan percaya. Ini percaya tengok. Saya tengok buat gambar, ikut sekali zombie. Pakai bedak-bedak dah lah tengok dalam TV. Pakai bedak pula kat luar ni buat zombie. Itu semua tu khurafat tu. Kita percaya tak? Orang dah mati dah hidup balik. Kalau hidup akhirat tu memanglah hidup. Betul tak betul? Itu iman tu. Apa kalau kita tengok tu semata-mata tengok nak seronok nak ikut, apa jadi? Kalau saya tengok ini benda-benda yang membawa kepada syirik kepada Allah, boleh jadi tak bercanggah dengan Islam. Mana ada orang datang keluar balik, pakat lagi, pakat takut. Lepas tu pula kalau cerita orang putih, jenis apa? Power Rangers. Buat dia, kuat, tenaga, hebat. Itu semua tu kena jaga. Jangan semata-mata tengok nak seronok mata je. Itu semua tu adalah cara dakwah mereka. Baik, tengok Al-Quran, tengok Kaabah. Ni mak dapat benda-benda faedah. Tengok air pun dapat faedah juga. Tengok air, air hujan, air sungai. Tengok ni. Sebab apa? Dalam tanah ada minyak, ada air, ada emas, ada perak, ada besi. Tengok dalam tanah Tuhan keluarkan air yang jernih, yang bersih. Nama dia air mineral. Boleh diminum untuk memanfaatkan semua manusia, semua makhluk. Wa kullu syai'in hayy. Setiap sesuatu itu hidup dengan air. Kalau tak ada air, mampus kita. Binatang perlu kepada air, pokok perlu kepada air, manusia perlu kepada air. Semuanya perlu kepada air.
Kalau tak ada air, mati kita. Waktu kita tengok, perhatikan air, masya-Allah, kuasa Allah. Dalam tanah benda yang sama tapi air benda. Dalam tanah yang sama tapi keluarnya minyak. Kuasa Allah. Tu tengok, ngalir. Air pula macam-macam. Ada air masin, ada air tawar. Walaupun air itu masin, tapi Tuhan jadikan binatang-binatang yang hidup dalamnya tak mati. Cuba Tuhan rendamkan kita dalam tu agak-agak 2-3 jam, mati ke tidak? Mati ya? Masuk dalam kolah, air garam 1 lori. Rendam dalam kita dalam tu separuh hari. Agak-agak bangun balik jadi apa? Jadi apa agak-agak? Rendam lah tu. Tinggal hidung sikit ya. Macam apa? Macam kerbau dalam dengan sikit kepala. Maknanya kuasa Allah. Tuhan jadikan binatang-binatang, ikan-ikan yang di dalam sotong-sotong udang-udang tapi tak mati. Dan Tuhan jadikan juga dalam air juga ada binatang-binatang yang hidup sesuai dengan air tawar. Kalau masuk dalam air masin mampu dia. Maknanya ini kuasa Allah. Kita tengok je, masya Allah. Seluas laut tapi ada dasarnya. Ada dasar tak? Ada. Betul lah. Kita bila tengok sesuatu perkara, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang arif billah, orang yang hampir kepada Allah, dia tidak putus-putus hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Tidak aku melihat sesuatu, mereka aku tengok Allah sebelumnya. Tuhan ada sebelum adanya makhluk. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dah. Aku tidak melihat sesuatu, mereka aku lihat Allah kemudian mana manusia semua makhluk semua binasa, yang kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu, mereka Allah di dalamnya. Mana Allah menjadikan semua makhluk. Tengok, ingat Allah, maka suku Allah. Angin. Tengok, nampak angin tak? Nampak tak angin? Tak nampak. Nampak pokok je, nampak kipas je pusing, tapi angin tak nampak, kan tak? Ingat, kalau tidak ada angin, mati kita. Betul, dalam badan ni ada 4 anas, 4 jenis: api, air, angin, tanah. Kalau tak ada, kalau salah satu ni tak ada, mati orang tu. Dalam badan kalau ada air, mati. Dalam badan kalau tak ada api, mati. Tanyalah awak bahagian elektrik, tahu. Kalau tak ada, hidup tak? Tak ada, mesti ada dua berlawanan, tak? Macam juga kita sendiri dan semua makhluk ni. Bila tengok, air pun dapat pahala. Tapi jangan tengok air je, air terjun. Oh, seronoknya terjun. Pergi pantai, telanjang. Tak ada habis. Dan mata juga faedah dia adalah melihat akan jalan ke masjid. Gunakan mata untuk jalan ke masjid, jalan ke surau. Ini tak nampak, gelap, ya Allah. Padahal lampu kat masjid dah terang dah. Aircon pun ada. Sekarang dulu tak ada, pakai kipas tangan. Sekarang ni dah ada aircon, dah ada jalan tar lagi. Zaman dulu nak pergi masjid kena bawa gayung. Pergi basuh kaki kotor. Tapi sekarang tak ada. Parking kereta dah tepi muka pintu masjid. Tak lagi. Aircon pula, sejuk lagi, tapi tak nampak. Sedangkan tempat kelab-kelab malam, tempat hiburan penuh. Padang bola, stadium, walaupun tak ada aircon, tak ada kipas, tapi penuh, rapat. Bersesak-sesak nak menuju kepada itu. Tapi kalau masjid, yang paling sedih waktu subuh, paling sedih waktu zuhur dan asar. Tak boleh kira dengan jari. Yang teruk lagi surah-surah ke kampung, lagi teruk. Bila azan Allahu Akbar, azan kampung ni, orang tua, orang muda-muda tak nak. Dah nak nyawa dah azan. Tengok kanan, tengok kiri, tak ada. Yang datang jin.
Manusia tak ada, entah pergi ke mana entah. Pada haru mak keliling je. Subuh lagi sedih. Azan pun dia, qaumat pun dia, imam pun dia, makmum pun dia. Sedih tak? Sedih. Pas yang lagi ke mana? Yang lain dalam selimut. Tapi kalau tempat yang membawa kepada lalai kepada Allah, Masya Allah, bawa anak cucu cicit pergi. Tak muat kereta, tambah lagi satu. Tak muat lagi, naik bas pergi. Mana? Maidin. Agak-agak pergi Maidin seorang jadi tak? Kalau pergi Maidin dua orang jadi? Tak jadi. Kena bawa semua pergi merayap 2 jam tak cukup. Kalau pergi Maidin setengah jam mustahil. Kalau pergi Maidin 1 jam mustahil. Paling kurang 2 jam. Tapi kalau duduk masjid, lama Pak Imam ni. Padahal tunggu 10 minit je. Datang apa dah? 10 minit baca semua sunat 2 rakaat, baca 4 rakaat dah qomat dah, tapi kira lama. Datang lambat, balik cepat. Hari apa? Hari Jumaat. Datanglah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, datang. Datang. Ada yang paling sedih lagi. Imam nak bagi salam, nak baru sampai. Tengok. Dah lah imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam tu jalan. Doa pun tak sempat. Ini ya paling rugi sekali. Cuba tunggulah sekejap. Kalau tak sempat duduk dengan imam, doa sendiri pun jadilah zikir tengah-tengah jalan. Kan? Kalau katalah kerja abang sibuk, contoh nak kerja ikut time macam ni. Tapi janganlah sampai tak khutbah yang kedua baru sampai. Rugi. Malaikat dah tutup buku dah. Berarti ubahkanlah. Kita pakai ajak, pakai surah-surah penuhkan, Masya Allah. Kalau tak menghidupkan surah-surah masjid-masjid dengan jamaah, maka akan dikuasai oleh syaitan. Bila syaitan menguasai, maka kampung itu akan penuh dengan maksiat, penuh dengan jenayah. Na'udzubillah min dzalik. Betul lah dalam kampung yang kampung tu aman damai, kena jemaah tu hebat, majlis-majlis ilmu tu penuh, semua pakar faham Melaka tentang ilmu, fahamkan agama, insya-Allah akan selamat dalam kampung itu. Tapi kalau kampung tu tak ada, yang ramai rempit je, yang ramai semua pakar spender je, maka kampung itu tak akan selamat. Baik. Jadi setiap kita melihat jalan lagi ke masjid itu satu. Lepas tu mata kita gunakan tu, Masya Allah, dia akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, dia gunakan mata aku ini adalah untuk melihatkan ke jalan Allah. Lepas tu malaikat mau datang mengambilkan nyawa, mengambil melalui tangan, tak boleh. Tangan kata, tangan ni digunakan aku untuk bersedekah, untuk melakukan benda kebaikan. Kamu tak boleh ambil aku dengan ikut jalan ni. Dia bikin ikut mata pula. Tak boleh ni. Mata ni digunakan aku untuk jalan ke masjid, digunakan aku untuk jalan ke majlis-majlis ilmu. Tak boleh. Ikut kaki pula. Kaki tak boleh. Digunakan kaki aku untuk pergi ke masjid, ke tempat kebaikan. Semuanya tak boleh. Aku nak ikut cara macam mana? Nak cerita semua tu dia akan menjadi saksi kita di akhirat. Dan bila sekali dapat juga putusan daripada Allah. Ni lah Tuhan suruh ni ambil nyawa ni, ambil lah. Kau melalui mana? Melalui mulut Jadi nak ceritanya, kalau kita gunakan mata kita untuk benda kebaikan, dia akan menjadi saksi. Dan faedah dia untuk tu, bukan untuk semata-mata kita jalan ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang melalaikan, tempat-tempat maksiat, dan kepada tempat menuntut ilmu. Seperti mana kita datang, gunakan mata kita. Kalau orang yang tidak ada mata, lahir-lahir tak ada mata, hilang satu nikmat. Betul tak? Hilang satu nikmat. Tak dapat lihat dunia, tak dapat nak pergi tempat-tempat yang aneh, susah. Tapi kalau ada orang pimpin boleh, tak, alhamdulillah. Tapi nak pergi sendiri tak boleh. Ni datang majlis ilmu, sakit pinggang lah, sakit lutut lah,
pergi kerja okey. Kerja boleh, tapi datang ngaji sakit lutut. Kalau lagi ngaji gimana? Malam ni ada ceramah. Ada macam ayat kan. Ada ngaji sakit pinggang, duduk lama 2 jam sakit pinggang. Tapi kalau tengok dan duduk atas kursi main Facebook sampai ke pagi tak sakit pinggang. Itu masalah. Dan itu di antara faedah-faedah bangsa akhirat, maka semua tu dapat pahala belaka. Dan setengah daripadanya lagi faedahnya ada yang bangsa dunia, melihat perusahaan engkau, mana kita gunakan mata kita untuk usaha cari rezeki, gunakan mata. Kalau tak ada mata nak cari macam mana? Naik kereta, siapa buat kereta tu? Orang buta. Ada? Tak ada kan? Orang buta mana orang buta buat kereta? Mampus nanti. Maknanya orang melihat saja bawa kereta, ataupun cari rezeki gunakan penglihatan mata. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlanggar. Sama juga. Maknanya mata faedah yang Tuhan jadikan untuk bangsa dunia ni, kita dapat kelebihan dunia adalah di antaranya kita boleh mengelak daripada perkara-perkara yang menyakitkan diri kita. Jalan-jalan ada lubang kita elak, nampak orang kita elak, takkan nampak orang langgar aja. Tak? Kalau langgar orang macam mana pula? Mata muta tak ada ke? Ada, tapi mata aku tak nampak. Macam mana? Macam kereta juga kan. Jadi mana faedah dia? Di antaranya lepas daripada ataupun mengelak daripada perkara-perkara yang menyakitkan hati kita. Sebab itulah kita, kalau kita ada iman, tengok-tengok benda-benda yang menyakitkan di tengah-tengah jalan, ambillah buang. Jangan biar macam tu je. Ini diri sendiri mengelak biar mampu orang lain. Ini masalah kita kan. Nampak ranting-ranting kayu, duri-duri besi-besi di tengah jalan, kita tengok, buang aja. Itu setengah daripada iman. Jangan kita biarkan macam tu. Sebab tu Nabi bersabda dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sab'una, kata setengah, situna syu'bah, setengah lah. Jadi afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Maknanya iman ini, cabang imannya dia ada 70 lebih. Kata setengah 60 lebih. Itu khilaf antara ulama lah. Jadi yang paling afdal sekali di kalangan 70 lebih itu adalah perkataan la ilaha illallah. Paling kurangnya membuangkan perkara yang menyakitkan daripada jalan. Mana buangkan benda-benda yang menyakitkan, sampah ke apa sahajalah yang menyakitkan di jalan itu kita buangkan. Itulah di antara setengah daripada iman. Jadi kalau orang yang meninggalkan benda tu, biarkan benda tu di jalan, berarti namanya dia kurang iman. Jadi kalau orang yang buang sampah tepi jalan tu, bagus tu, setengah daripada iman tu. Jadi kalau orang yang main campak sampah di tengah jalan tu, mana tak ada, kurang iman tu. Itu tanda dia. Sebab apa? Kita kena jaga. Kalau kena pada diri kita, apa jadi? Kita tengah naik motor ni, cepat-cepat nak pergi kerja, jalan highway kan, laju, datang yang rempit naik kereta ni, isap rokok, tinggal separuh batang dicampak rokok je. Kena mata kita, agak-agak jadi apa kita? Jadi apa? Kita akan terbabas di tepi highway sebab puting rokok tadi. Ini masalah. Banyak orang tak ambil berat tentang rokok. Kalau nak isap tu, kalau tu macam mana kan, tak lepas isap. Tapi isap tu jaga, jangan nak campak tepi jalan ni je. Kesian kawan yang naik motor ni. Itulah dia jaga. Jalan muka boleh tahan, kena naik basikal. Orang tu yang naik basikal tepi jalan.
Dan main pintu je. Lepas tu kena jaga. Dan tempat-tempat kalau nak hisap kita makan contohnya. Kita naik kereta. Kereta orang kalau kita sendiri lantak lah kan. Kita orang naik bas ke, naik kereta ke, kita orang naik teksi dan sebagainya, kita makan. Jangan kita campak nak sampah keluar daripada kenderaan. Dan jangan kita campak sampah dalam kenderaan. Kita kena bungkus, simpan elok. Kita keluar, buang dalam tong sampah. Ini di antara iman kita kena jaga. Ini makan, lepas. Ada pun main campak. Kesian kau orang sapu sampah tepi highway. Kerja dia 100 km kalau dia berjalan. Masya Allah, kita agak-agak larat dah. Dia plastik besar, baju oren, jalan sepanjang jalan kutip sampah. Mampu dia hari-hari. Betul kalau kita kata, kalau semua pakat buang sampah dalam tong, apa faedah dia, tugas dia? Kita kata kan, apa faedah dia? Apa salahnya kalau kita menolongkan dia? Ada apa salahnya kalau kita tolongkan dia, kita memudahkan dia, tidak memayahkan dia. Ini rokok seputing rokok di tengah jalan, nak sapu macam mana kan? Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Singapura dia tahulah ada sampah. Ada tak? Ada kan? Mana orang yang jaga betul-betul. Baik, jadi kesimpulannya, tolong gunakan mata kita untuk mengelak daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu faedah dia. Jadi kalau kita tengok benda-benda yang tak baik, kita ambil, kita buang kalau boleh lah. Tapi kalau nampak besi tengah highway laju ni kan, turun mampus nanti. Ini sekiranya kalau tempat kita nak boleh tolong, kita boleh bantu, buatlah. Macam jalan-jalan kampung, ada dahan kayu, ada dahan pelepah kelapa jatuh tengah jalan, kita elakkan, angkat, buang. Baik, habis. Dan baru mula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada istrinya dan sahayanya dan mahramnya, dan seperti melihat akan muda beliau. Oh, ini panjang pula sikit. Baik, inilah jadi musannaf dia beritahu kepada kita tentang faedah mata yang Tuhan jadikan kepada kita, untuk kita ada faedah dunia, mana bila kita tengok gunakan mata dapat faedah, dapat pahala. Demikian itu juga tentang faedah dunia, seperti mana kita dapat mengelak diri, dapat gunakan mata untuk berusaha, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi cara kita nak bersyukurkan mata macam mana? Ni kita akan urai insya-Allah pada masa akan datang pada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaa'ikati